Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kirami wa ashabihi al-izam syai'un lillah minna lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'asir ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula amma ba'd. Yang saya kasihi Tuan Pengurusi Qaryah, Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan pentakbiran, pengurusan masjid, seberang Batu Ampar, tuan-tuan dan perempuan yang sempat bersama pada pagi ini, alhamdulillah kita bersyukur setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kurnianya, keizinannya dapat kita bersama-sama pada pagi ini sembahyang subuh berjamaah, kan? Kemudian kita duduk sebentar mengambil masa peluang yang ada untuk kita berkongsi ilmu. Kelas kita ni lama dah tuan. Catatan saya ni 28 cuti panjang tu kita kan. Kita sambung balik 28 jadi cerita sebelum dah lupa dah. Kita masih lagi berkongsi kitab Mutiara Ihya Ulumuddin, ya, Imam Al-Ghazali. Kita dulu bincang hak-hak orang Islam. Kita sekarang ni masuk pada yang ke-11 ataupun muka surat 466. Dah banyak dah nak habis dah. 466 pada hak-hak orang Islam yang ke-11. Dia banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Hak-hak orang Islam yang ke-11. Jadi 10 tu kalau kita ingatlah, tak ingat nak macam mana. Cuti panjang kan. Hak orang Islam yang ke-11 iaitu dia kata hendaklah seseorang itu tidak berjanji kepada orang Muslim melainkan dianya pasti memenuhinya ataupun mesti menunaikan janjinya. Jadi di sana Nabi ada bersabda dalam perkara menunaikan janji ini, di mana Nabi bersabda al-iddatu atiyah. Janji seseorang itu adalah suatu pemberian. Maknanya kita berjanji mesti beri janji itu, tunaikan janji itu. Kalau kita berjanji lalu tak bagi, maka bermakna kita tidak menunaikannya, tak memberi pemberian itu. Dia samalah macam kita nak bagi orang satu benda, mesti bagi. Dalam sabda baginda juga lagi, al-iddatu dainun. Bahasa Arab ni satu dinun, yang satu lagi dainun. Jadi dal itu bertukar baris. Sedangkan disamanya dal, ya, nun.
Kalau baca je dainun, dal itu bari fathah, dainun, dia akan membawa makna hutang. Al-iddatu dainun, janji itu adalah hutang. Tapi kalau kita baca al-iddatu dinun, janji itu adalah agama. Din adalah agama ataupun sistem hidup. Jadi sebab itu kita membacanya tengok baris. Ya. Kadang-kala sampai 3 makna tu. Macam kalimah birru, ba itu bagi bawah, birru kebaikan. Kalau barru, ba bagi atas, barru daratan. Kalau burru, ba bagi depan, biji-bijian. Kalau kita mohon kebaikan, sebut kalimah birru. Kalau kita mohon kebaikan tapi kita buru, minta bijian, tapi lah boleh. Okey jugalah kan, boleh tapi. Al-iddatu dainun, janji itu adalah hutang. Selagi mana tak tunai, kita berhutanglah. Hutang ni wajib tertunai. Tuan-tuan sekalian, seperti dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, barang siapa yang tidak solat, maka dia berhutang. Hutangnya kena bayar. Sebab itu dalam mazhab Asy-Syafi'i, solat kena qada. Kena qada. Manalah tahu zaman kita muda-muda, zaman kita bujang. Ada kita ni sembahyang tinggal waktu tu mungkin tak berapa disiplin sangat. Tapi bila dah macam ni kita dulu ada. Maka hutang tu. Kita ni berpegang kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i, maka kita kena bayar hutang. Hutang dengan siapa? Hutang dengan Allah. Kena bayar. Maksudnya kena qada lah. Bila nak qada tu Ustaz? Bila-bila masuk. Bila-bila masuk. Lepas zuhur, tuan-tuan nak sembahyang zuhur. Lepas nak qada subuh, tak ada masalah. Kan? Lepas zuhur pula subuh Ustaz. Qada tak ada masalah, buatlah. Tapi ada orang dia tak berapa lama tak apalah aku ambil disiplin, dia kata lepas aku salat zuhur aku sembahyang qada zuhur. Kan? Setiap waktu. Jadi situ tak apa. Ataupun dia ambil waktu malam. Namun dalam mazhab yang lain dia bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia hendaklah memperbanyakkan sembahyang sunat dengan berpegang kepada pendapat hadis mengatakan bahawasanya bila kita besok dihisap, maka tengok sembahyang kita ada tinggal sembahyang fardu, maka akan dilihat banyak mana pula sembahyang sunat yang dia sediakan, yang dilakukan. Maka Allah ambil sesuatu itu untuk mengganti hutang. Jadi dalam Asy-Syafi'i kena bayar, dalam mazhab lain dia kena bertaubat tetapi hendaklah memperbanyakkan sembahyang sunat. Jadi dia kata al-iddatu dinun, maka iddah ni maknanya janji, itu adalah hutang. Jangan tak bayar. Dalam menjelaskan sifat-sifat orang munafik juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslimun man idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Hadis ini hadis yang dirawikan oleh muttafaqun alaihi, maknanya yang dirawikan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. 3 perkara ini apabila ada pada seseorang salah satu daripada sifat-sifat itu, maka ia adalah bersifat munafik. Dia belum lagi dikatakan munafik, tapi dah ada ciri sifat munafik pada perangainya, pada dirinya. Sekalipun
Wa in shama, sekalipun dia tu rajin berpuasa. Wa shalla, dan dia rajin sembahyang. Kalau tu rajin puasa, dia rajin sembahyang, apakah ada lagi sifat munafik dalam dirinya? Ada. Walaupun dia sembahyang, walaupun dia puasa. Kalau dia ada salah satu tiga, bukan tiga-tiga ya, bukan tiga-tiga, salah satu daripada tiga tu dah ada sifat munafik pada dia. Kalau ada tiga-tiga tu komplit lah. Biasa tiga ni penyakit je. Macam mana bang? Tak ada orang. Ustaz pencen ni ustaz, 3 serangkai dah ada dah. Kan? Tapi sebenarnya sifat munafik kan ada 3 serangkai. Apa dia? Sambungan lagi dia kata, maka ia ada seorang munafik sekalipun ia puasa, sekalipun ia rajin sembahyang, iaitu apabila ia berbicara, bila dia bercakap, berdusta, akan banyaklah pembohongan berlaku. Bercakap bohong, bercakap bohong. Jadi pantang bercakap, adalah di sana pembohongan yang dia buat. Tapi orang mendengar kadang-kadang percaya tuan-tuan. Sebab lebih-lebih lagi kalau sekiranya seorang itu memang dia pandai bercakap. Kan? Wajah dia, tengok pada muka dia, gaya bercakap, tak nampak dia bohong lah. Kita pun hebat tu dia. Ini bohongnya, dibohongnya kita. Orang-orang betul. Kan? Ada orang yang macam tu. Ya. Dia tak nampak lah dia rosak. Macam dia betul real. Dia macam tu. Dia tu kelebihan dia tu. Contohnya kan. Kau hati dengan dia sikit, dia bercakap memang kau takkan nampak dia berbohong. Ya. Dan apabila ia berjanji, dia tidak menepatinya. Ni ada kan? Wa iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia akan mungkiri. Tak tunaikan. Janji, jom, dan janji pinjam duit kau, besok dan bayar lah. Sebelum pukul 5 dia akan bayar. Kalau lebih ke 5 tu kan dia tu, dia kata. Kan sodap cayat itu tuan. Kita pun kau tak kau nak ada. Kita kawan baik, sama mancing, sama pergi mengair, sama ngocah. Pinjamlah 200. Besok nak bayar, ni memang perlu benar ni. Saya dulu ada seorang kawan tuan, dia pinjam duit. Tak ada, aku tak ada duit. Alah, kau pengetua, dia kata. Saya pengetua. Takkan tak ada duit simpanan laci sekolah tu? Ada, itu duit orang derma-derma tu yang saya tak masuk dalam akaun. Pasal kalau ada benda-benda cedera-cedera kan. Benda-benda yang segera, kalau guna duit pengetua, tak pek tu tuan. Rebeh poket. Kan? Jadi maknanya kita pun ada orang bagi sikit simpanan laci tu, kunci lah. Tapi jangan banyak mana pula ya, sampai 5-6 ribu, sampai 109 ribu pula lah ketok, jangan. Okay? Kacau tuan-tuan. 109 ribu ni sebenarnya SOP dah ada lah. Kan, dah ada. Kita boleh menghubungi polis, pihak polis untuk temannya kita. Bila keluar dari bank itu ada peraturan EP 137. Membawa duit di dalam kenderaan, ada peraturan dia tuan. Keluar pada bank, masuk kereta sendiri, jangan berhenti. Teragak nakkan cendol kau, rojak kau, ada cendol, janganlah. Nak cendol kau, nak rojak kau, balik dulu ke sekolah. Hantar duit, lepas tu hang bercendol kan lah. Kan? Lepas tu jangan seorang. Saya dulu masa tu sistem yuran Simpang Durian, bank paling dokek di Simpang Durian tu ada bank pertanian. Itu satu-satu bank. Tapi banyak urusan-urusan yang di sini tak boleh situ, dia kena pergi ke bank Maybank atau bank Islam. Saya pula semangat tu kuat benar agama takkan pergi Maybank dah. Bank Islam lah. Bank Islam nun kalau pilah tu. Simpang Durian kalau pilah, jumpa bank Islam. Kan? Jadi sampai ke pilah tu ada satu rojak pilah. Jadi teringat rojak pilah, pergi ke bank dulu. Jangan ambil duit pun kena teman. Ramai orang.
Apabila dia diberi amanah, dia khianati. Diberikan tanggungjawab, dia mengkhianati. Jadi kita jangan pandang tanggungjawab tu besar sangat. Kadang-kadang kita sebagai suami ataupun kita sebagai ketua rumah tangga, banyak amanah kita. Kan? Banyak kita punya amanah. Sebab itu amanah ni tanggungjawab. Dulu kalau kami sebut apa tugas suami? Tugas suami tuan memastikan dia makan minum, lagi memastikan tempat tinggal dia selamat. Kan tempat tinggal selamat. Tempat tinggal tu selamat. Ada tempat tinggal tapi lang gua. Tak boleh, dia selamat. Kemudian sakit beningnya, kesihatan, itu amanah tu. Kan? Makan minum dan pakaian, maksudnya makan minum dan pakaian. Kalau kita bincang pakaian tuan-tuan, dalam fiqh Mazhab Imam Syafi'i, bilakah seseorang suami itu terlepas amanahnya ataupun tanggungjawabnya dilaksanakan, dianggap dia melaksanakan tanggungjawabnya kepada isterinya, kepada anaknya yang masih lagi dalam tanggungjawab. Apabila, contoh isterilah, apabila isterinya ada pakaian, ni pakaian 2 helai ke atas, kalau solai je berdosa dia, maka dia termasuk bab wa idza tumina khana. Bila berikan amanah, dia khianati. Kita pun alhamdulillah lah, baju rumah saya tak ada solai dah. Almari dia saya sendiri pernah tuan-tuan, bila belajar baca kitab macam situ, maksudnya disebut ni 2 helai. Saya pun balik rumah buka almari. Saya ada almari tu, rumah tu almari tudung belako. Dia perempuan tak boleh nak satu almari tu, situlah tudung, tak boleh, tak muat. Boleh mari, ni tudung untuk you. Saya pun bilang soal tudung satu kat hanger tu. Ada 67 helai tudung. Tudung tuan, buat cikgu kan. Dia cikgu, dia tak boleh pakai tudung hari Senin tudung tu. Selasa tudung tu. Rabu tudung tu. Tak, tuan. Lelaki je. Senin seluar tu. Selasa seluar tu. Rabu seluar tu. Khamis seluar tu. Jumaat lainlah bahasa Melayu. Tak apa. Murid tak perasan sebab lelaki dia pandai menyembunyikan. Perempuan Senin pakai tu, Selasa besok. Tak boleh. Ya, kan? Jadi kita Imam Syafi'i kata 2 helai. Kurang pada 2 helai maka suami berdosa. Dia dianggap suami yang tidak bertanggungjawab. Bab pakaian lah. Bab pakaian tu kita bincang. Kita tajamkan perbincangan itu bab pakaian. 2 helai. Kalau lebih 2 helai maka terlepas. Kurang 2 helai maka dia berdosa. Tudung ada 97 helai. Jadi tapi tuan-tuan, baca lagi ujung. Jangan kurang 2 helai yang sesuai dipakai. Yang ni penting. Jangan pakai yang 2 helai saja. Ujung tu sesuai dipakai, tu penting. Kau ada pula yang pencangkuk air rebeh je. Tak sesuai pakai tu. Ada 7 helai tapi solai je yang pencangkuk dia memang cantik, boleh pakai. Yang lain tu koniket yang gotah pun ada. Pencangkuk tu dah rebeh pun ada. Maka kita berdosa. Bukan 7 helai saja, itu sebenarnya solai lah tu. Sebab 2 helai yang layak dan sesuai dipakai. Ya. Baik tuan-tuan. Jadi situ pun amanah juga. Kan? Amanah. Bila kita tengok tu, jom kita pergi kedai beli. Belilah apa yang patut kita bayar. Sebab pakaian itu bab pakaian. Kan? Kalau bab sakit pening, begitu juga. Kita hendaklah membawa isteri kita, anak kita ke tempat rawatan yang kita yakin, kita rasa inilah boleh menyembuhkan dia. Contohlah kan, sakit dia ni, contohnya ini tak boleh dia rawat di hospital sebab dia penyakit benda gangguan. Kena pergi rawat dengan jampi-jampi mentera-mentera yang selari dengan syariat. Mantap Islamik punya jampi. Pergilah bawa. Kan? Pergilah bawa. Tak boleh. Itu pun amanah juga. Baru ni saya menghantar seorang keluarga, pasangan nun di IKN, Institut Kanser Negara.
sebab ada kanser dan disahkan oleh doktor. Jadi maka pergi jumpa tu, setelah bawa dia punya laporan apa tu, doktor tahu, ya ni kanser, dia kata. Maka saya pihak hospital mencadangkan supaya dibuat operation buang. Sebab kanser ni dia membesar-besar, buang. Lepas buang tu kita akan tengok, dia kata. Kita akan tengok, follow up, dan kalau tak perlu kemo, okey, hanya rawatan. Tapi kalau perlu kemo pula lagi. Tapi yang tu memang kena buang. Dia punya induk dia kena buang. Suami pula tak benarkan. Hospital bila suami tak benarkan, susah tuan. Jadi saya hanya membawa saja. Sebab kebetulan kereta ada, kita orang free, kesian dia orang yang susah PRT kan. Tak apalah, saya hantarlah. Ya tuan, kalau Grab berapa kan? Saya tanyalah berapa Grab. Saya tengok RM190. Kawan tu kan RM100 tu kalau selamatkan 4-5 hari tu. Tak. Jadi macam mana? Dia kata doktor suruh apalah ustaz, suruh bolah. Habis tu saya tak izinan dah. Apa pula? Ni penyakit ni kadang-kala bila doktor kena kata potong. Sebab potong tu merawat, nama je, bukan menyusahkan. Merawat. Walaupun hilang sebelah kaki, ada orang kan potong. Tapi itu rawatan bentuk macam tu. Suami kena fikir tu. Dia kena memandang dari sudut hukum fiqh. Apa hukum seorang suami tidak membenarkan isterinya untuk dirawat? Masuk dalam bab fiqh. Kita baca dulu apa hak suami. Maknanya merawat ketika dia sakit. Itu hak kita perlu tunaikan. Wa iza tumina khana, bila kita diberi amanah jangan kita khanati, tunaikan. Betul. Tapi dialah kalang cerita banyak bila dia meninggal tu. Ada lagi disebut pula dia kenapa tak izinkan, dia kata sebab dulu omak selera dia macam itulah, dia kata. Bila kena itu proses meninggal, dia kata. Yang tu cerita. Jadi kita pula melihat bab meninggal bukan kerja manusia. Bab meninggal kerja Allah. Kalau kita tanya doktor, berapa peratus yang dibelah hidup, yang dibelah meninggal? Tak semua belah meninggal. Sebab membelah itu bukannya mati, itu sebab bukan belah. Ada je yang belah hidup. Tapi saya pun tak berani nak panjang-panjang hujah tuan, tapi kan itu. Jadi maknanya itu termasuk juga bila sakit kena rawat. Cara rawat macam mana? Mungkin rawat dia kena buang sebab kanser tuan. Bila tak dibuang tu, bermakna kita membiarkan, meredakan isteri kita sakit tanpa dirawat. Sakitnya ni rawatan dia. Doktor kata ni dah kena dibolak dan dibuang. Bondo tu dia ada kanser, buang. Ada kan pasien kena buang kan? Lepas tu akan dipantau. Kalau sekiranya perlu kemo, akan kemo. Kalau tak perlu, maka diberi rawatan biasa. Ada diberikan penjelasan awal sampai akhir. Kalau tak buang tak boleh. Kata doktor, dia cakap ini tak buang tak boleh. Sebab dianya akan menjadi punya step-step dia tu. Akan bertambah stage 4 lagi susah. Jadi maknanya kita bertanya pada orang yang tahu. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang berilmu kalau kamu tahu. Doktor berilmu tak? Berilmu sebab dia pakar dalam AKN tu, kata macam tu. Jadi bab mati itu kerja Allah. Ya, kita doa. Yang ke-13, yang ke-12. Mana hak orang Islam? Hendaklah insaf sebelum melakukan sesuatu kepada orang lain. Jangan sekali-kali memperlakukan sesuatu kepada orang lain sekiranya kita tidak suka diperlakukan sedemikian. Bila kita nak buat pada orang, tanya diri kita, kita suka tak orang buat pada kita? Tak suka, jangan buat. Kan? Kalau kita tak suka orang lakukan pada kita, jangan kita laku benda itu pada orang lain. Ambil kaedah itu. Sabda Nabi SAW,
wa ahsin majawarah man jarak takum mu'minan wa hibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takum musliman. Dan berlaku baiklah, mana buat baiklah dengan orang yang mendampingimu kepada orang yang dekat dengan engkau. Siapa dia? Ramai kawan di sekolah, kawan di tempat kerja, orang rumah kita, kan jiran kita, itu semua yang rapat dengan kita. Kan? Kadang-kadang jiran ni lebih utama kan. Saya dulu berjiran tuan. Bukan berjiran lah, dia taman lain, saya taman lain, tapi satu jiran dalam satu sekolah. Memang rapat betul. Sehingga maknanya saya kata pinjam duit 2,000. Saya kata lagi sebulan lebih akan masuk duit marking paper SPM maksudnya SPM marking paper saya bahasa Arab. Saya KP pula. Bila KP ni banyak sikit dapat. Dia bagi tuan. Punya baik kan. Pukul boleh. Dah malam ni saya dah pakai kain dah, pakai baju tidur. Tering telefon. Masa belum bersara lagi lah. Tapi pengutur dah. Syekh dia kata. Tidur dah kau? Iyalah. Dah lewat seboleh dah ni, sugih nak kerja. Hei, dia kata, apa nak tidur dah malam. Meh, ni, aku kat kedai ni, minum ni. Meh. Alamak. Tapi kawan je pasal. Bangun jugalah kan. Pergi juga lah mengerti. Tuan ya. Itu pun kawan baik juga. Dia ke situ dia kata, berlaku baiklah dengan orang yang mendampingimu. Buat baik. Dengan itu, engkau akan menjadi seorang Muslim. Tinggi makam dia tuan. Bila kita buat baik dengan orang yang dekat dengan kita, maka itu dia tanda seorang Muslim. Gembirakanlah manusia dengan apa-apa yang mengembirakan dirimu. Buatlah dengan orang tu apa saja yang kalau orang lain buat dengan kita suka, buatlah yang tu. Apa yang disuka buatlah. Kita nak orang lain buat pada apa yang kita suka. Kita juga kena buat apa yang orang suka. Kan? Kita tak nak orang buat benda pada kita yang kita tak suka. Zaman sekolah-sekolah dulu, ingat zaman sekolah dulu. Saya juga tak suka orang panggil saya Golaran ni. Tapi nama tu lah lokek. Saya kata, dia tak suka tu lah. Sebab zaman sekolah kan kawan kan panggil nama. Mana dia panggil zaman ni? Macam-macam gelaran. Tapi kampung lah, saya dulu panggil Bayai. Yai dia kata. Saya tak suka. Kan? Sebab kita berbangga dengan nama kita. Kau pernah panggil di kampung lah. Tapi di semua memang Bayai je. Kalau tengkek. Kalau nama kampung Sungkak. Oi, Sungkak. Kan? Jadi situ kan. Macam mana? Itu zaman sekolah kan. Tapi mana yang rapat sangat tu, sampai sekarang borek nak panggil saya ustaz. Dia pun ustaz juga pergi Mesir. Rezeki dia ada, saya pun ada rezeki balik, dia pun ustaz. Saya pun borek nak panggil dia ustaz. Dia tu kamcing betul. Punya tak kamcing ya, minta maaf tuan-tuan. Pergi sekolah, loko saya loko dia. Sedangkan loko dia lain, loko saya lain. Bangun beli air dah mandi-mandi, tengok Allah maaf. Sepeda tak ada. Tapi bukan loko dia, sepeda dia. Dia nak pakai, "Woi, yai, sepeda dia mana?" Dia nak pakai dah. Tak marah. Bulu gigi dia beli saya. Malu. "Woi, sini kau kan beli dan kau tengok." Tengok pakai bulu gigi kita pakai ya. Cincai tu masa tu. Bila dah jadi ustaz ni tuan, bila jumpa tak lapik saya panggil dia ustaz. Dia pun tak lapik panggil saya ustaz. Tapi tak ada kisahlah sebab kita dah lama kan. Tapi yang lain-lain tu kalau saya belajar dulu bertukar dia. Balik saya panggil, panggil saya ustaz. Tapi yang dia seorang ni tak lapik dah. Saya pun tak lapik panggil dia ustaz tuan-tuan. Kan? Gitu. Jadi buatlah baik pada dia. Apa benda yang dia suka kita buat. Benda yang dia suka jangan buat. Tapi itulah dia nak tanya dia nantilah, kau suka tak dia panggil ustaz? Kan? Tapi nampak raya orang dia okey je kan. Okey, itu maknanya itu. Jadi apa dia benda yang disuka? Itu ciri seorang Muslim. Mengelakkan perkara-perkara yang orang tak suka, itu ciri Muslim. Buat benda-benda yang orang suka, itu pun ciri seorang Muslim.
Saya dulu ada seorang ustaz di Mesir dulu. Saya nak berkawan dengan dia sebab dia ni orang Kedah. Dia ni kalau di pelajar Kedah tu, dia ni macam mak ayah. Maknanya pelajar baru akan rujuk dia. Watak dia tu. Macam mana saya nak berapat dengan dia? Tapi saya sebaya satu kelas dengan dia. Saya tak sebaya dengan dia. Macam mana nak rapat dengan dia? Jadi, yang ni lah, tuan. Buat apa yang dia suka. Buat apa yang dia suka. Supaya dia berkawan dengan kita. Jadi, apa yang dia suka? Saya ingat lagi, tuan-tuan. Saya mulakan dengan cerita isinya bersalin. Isinya bersalin. Pelajar-pelajar yang kahwin di sana, bila bersalin, mak ayah tak ada, tuan-tuan. Mak ayah dekat Malaysia. Saya dengan isteri saya, okey, jom kita pergi ziarah rumah dia. Dia cari pergi ziarah, bawa lah hadiah besok. Lepas tu, tuan-tuan, saya ramaikan kawan. Kawan saya yang bujang-bujang ramai, yang kahwin pun ada juga. Orang rumah saya pun dengan kawan dia yang nak daruk. Saya kata, kita tolong dia tak. Susun jadual, hari ni dia datang ke rumah mandikan anak. Baby lah. Jadi hari ni rumah saya datang mandikan anak baby. Jaga tengok rumah dia, masakkan air semua. Tuan-tuan seminggu buat. Lepas tu memang jadi kawan, tuan-tuan. Cukup baik. Bermakna apa? Hadis ni mengatakan kita buat baik pada orang, insya-Allah dia akan menjadi rakan kita. Yang ke-14, saya nak berhenti lagi 5 minit, tuan-tuan ya. Pasal hari ni ada pula hal PPD ya. Anak-anak buat hari keluarga. Saya pula ni genap 59 tahun umur. Ni ada anak-anak rai kalah. Bang lupa bang, tu setengah tergerak dia. Ayolah saya kata. Tapi sini 7.20 saya berhentilah. Sebab tu setengah nak korak ya. Kita dah tertua ni anak-anak merai, tuan-tuan. Entah apalah hadiah tahulah. Buka hadiah. Ni anak bapak kan. Tengok hadiah. Tengok dia ni yang bagi hadiah kan. Kau apa hadiah bawa? Jangan, tuan-tuan. Kan? Yang ke-14, hak orang Islam. Hendaklah melebihkan penghormatan kepada orang yang keadaannya atau pemakaiannya menunjukkan taraf kedudukannya. Tengok. Kalau dia tu ada kedudukan dalam masyarakat, kita hormat kedudukan dia dalam masyarakat. Hal ini berarti melayani setiap orang itu menurut kedudukannya yang sewajar. Yang sewajar. Kita Gombau ni, saya tak tahu, mungkin di sini ada Datuk Lembaga. Pernah saya 3-4 orang di Gombau Datuk Lembaga. Kan? Apa gelar dia? Datuk Lembaga. Oleh pada panjang sangat Datuk Lembaga ni kan. Datuk Lembaga Mangkabumi, panjang sangat, kita panggil Datuk je lah. Kan? Jadi Datuk, khabar Datuk. Kan? Jadi maknanya penghormatan. Saya ada kawan saya 4-5 orang dah Datuk dah. Sayanya Atuk saja. Ada 11 cucu. Kawan saya ada 3 orang Datuk. Sama belajar lah. Saya panggil Datuk, Cik, entah yang panggil anak Datuk lah. Tak lah. Sebab Datuk Inta ni, saya kata, diberikan anugerah oleh Raja. Saya kena hormat. Itu maknanya hormat. Kalau dia seorang Datuk, hormatlah Datuk. Khabar Datuk. Walaupun dianya adalah umur lebih bawah daripada kita. Kalau ni doktor, panggil doktor. Anak murid saya, Datuk Syuhada. Dia ajar dia. Setiap kali jumpa dia, saya panggil dia doktor. Dia tak, Ustaz, jangan panggil doktor, Ustaz. Nak. Kata, kita nak ajar anak murid, bila tengok guru dia hormat, orang lain dia akan buat macam tu. Mentang-mentang saya ustaz dia, orang panggil ya. Wah, sedap. No, Ustaz. Doktor kita panggil dulu. Khabar doktor sihat? Doktor. Dia tak suka. Ustaz, janganlah bisa doktor, Ustaz. Tak. Saya akan panggil Ustaz doktor juga. Sebab orang akan tengok dan satu penghormatan. Apa yang layak bagi dia? Panggillah Datuk, panggil Datuk kan. Kalau Encik, panggil Encik.
Kalau tengok pada gaya dia tu, dia seorang yang ada kedudukan dalam masyarakat, maka kita hormat dia. Jangan kita kedekut memberi penghormatan selayak dengan dia. Hatta orang gila pun kita beri dia penghormatan. Bila dia minta makan, bagi makan. Saya ingat lagi, saya balik daripada mesyuarat Seremban, singgah tepi jalan, minum cendol. Datang orang gila, baju kayak bau dia tuan, tak ada pakai baju dia dah gila. Dan selipar dia sebelah lain. Selipar pun selipar Jepun. Kalau putih entahlah. Kan keluar memang singgahlah di tepi jalan cendol. Tukang cendol itu nak ketuk dengan senduk cendol. Halau, sebab apa? Ni customer ramai ni. Tengah hari cendol tuan-tuan, janganlah. Jual cendol tengah hari memang untung. Jual cendol waktu hujan, rugi. Lepas tu cendol hari ni nak jual time hujan, kita kerjasama dengan cateringnya orang. Kan kena rugi ambil cendol kita. Jadi saya tengok dia berpuluh-puluh tu datang nak cendol, nak dia beri ketuk. Uish, dia kata toke cendol tu. Saya fahamlah maknanya memang baru dia. Saya panggil dia, saya bangun, saya panggil dia, ni duduk kat saya tu meja tu 4 kerusi, saya duduk seorang. Bila saya panggil duduk kat kerusi, tuan kedai tak boleh nak halau, ini tetamu saya. Pas saya panggil, saya marah dia. Datang. Bang, cendol satu. Pergilah cendol. Sampai cendol, saya belum sampai suruh je minum dia dah. Sampai je depan ambil. Kurung, aku tengok je. Masya Allah, memang dia dah haga betul tuan. Kurung. Habis. Bila habis, dia bangun tu jalan. Tak payah pukul senduk. Tak payah. Dia tak nak gila. Dia tak nak gila tuan-tuan. Tapi siapa yang memberi dia gila? Allah. Adalah hikmah yang kita tak tahu. Sebab yang kita belajar, orang gila ni tidak akan dikira dosa dan pahala dia lagi dah. Tidak ada taklif. Kalau dia gila, katalah umurnya masa 15 tahun, dia belum lagi balik, dosa pahalanya ditanggung oleh mak ayah. Tiba-tiba gila dia. Sampailah sekarang umurnya 40, dia gila. Tuan-tuan sekalian, kalau kita nak baca sudut dosa pahala, siapa yang kena hisap, siapa yang tak kena hisap? Dia tak kena hisap. Kalau dia meninggal dunia umur 40, taklif tak ada. Dia tidak akan dihisap oleh Allah. Sebab gila itu bukan kehendak dia, Allah beri, maka Allah angkat hisap. Kita umur 59, kita sendiri pun tak tahu. Kita sembahyang di sejak balik sampai kita 59 tahun umur ni. Kalau orang tanya, Ustaz, berapa sembahyang satu hari 5 waktu Ustaz? Sekarang Ustaz 59 Ustaz. Berapa waktu Ustaz confirm sembahyang Ustaz diterima? Saya tak jawab. Tak mampu saya jawab. Berapa waktu sembahyang satu hari 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. 5 waktu tu kita buat setiap hari. Sampai umur 9 ni tak boleh tinggal kita buat. Orang tanya kita, berapa waktu yang Ustaz confirm sembahyang Ustaz diterima Allah? Soalan yang takkan mampu sesiapa jawab. Mufti pun tak jawab. Jadi bermakna kita belum tahu lagi neraca mizan kita besok, berat pahala atau berat dosa. Ditanyalah kita, okey Ustaz ni Ustaz, balik pada Azhar Ustaz mengajar ni. Ustaz yakin tak Ustaz tak berdosa? Ustaz yakin tak Ustaz tak ada dosa? Pun tak mampu jawab. Tuan-tuan sekalian, orang gila ni, kalau dia gila daripada 15 tahun, belum taklif dosa, sampai umur 40 ke 50, tuan-tuan sekalian, dia orang yang diangkat hisap. Bila tak ada hisap, bermakna apa tuan? Allah akan turunkan dia ke dalam syurga. Manusia 10 orang yang dikhabarkan sebelum dia meninggal dunia, ahli syurga, sahabat saja 10 orang. Sahabat ada 120,000. 120,000. Dari 120,000 tu 10 orang saja yang dikhabarkan oleh Rasulullah ahli syurga tanpa dihisap. Orang gila? Tuan-tuan, jangan main. Jadi kalau dia datang bagi cendol tu
RM1.50, RM2.50. Bernilai sangat kan RM2.50 tu. Sampai kita nak ketuk dengan senduk cendol. Apakah dia bukan manusia? Apakah dia itu bukan hamba Allah? Apakah dia itu hina dengan kita? Belum tahu lagi. Besok yang menentukan siapa ni ialah neraca Allah. Siapa yang meniti sirat itu laju, siapa yang disirat tersangkut. Dia mungkin orang yang meniti sirat laju sebab tidak dihisap. Apa ringgit yang kita? Jadi mana kalau kita jumpa orang gila tuan, janganlah kedekut. Janganlah kita kedekut. Janganlah kita act dengan kereta lalu gitu. Janganlah buat kereta nanti busuk kereta. Ada tuan. Berhenti buka pintu saya naik. Tapi mana ni? Pergi pedih. Awak apa pedih? Kalau tu lalu pedih kan? Turun beri duit RM10. Masalahnya miskin tak? Takkan miskin. Sebab mana tahu duit RM10 yang terbagi tu, RM10 terbagi tu, Allah menutup pintu-pintu yang menyebabkan kita rosak. Ataupun Allah menutup benda-benda yang menyusah kita. Kan? Tuan-tuan sekalian, kawan saya ni, tak apa saya berhenti. Dia daripada Kelantan, balik ke Melaka Lalu Gajah. Sampai di tengah jalan, kereta mati. Kereta mati. Pukul 2 pagi. Ni real tuan-tuan. Kawan cerita dengan saya, bukan saya dengar pada orang ni, dengar pada otak. Kau dengar pada Ustaz, dengar pada Ustaz? Saya dengar pada imam. Imam, ya imam. Saya dengar pada Bilal. Tak, ini saya dengar sendiri nanti dengan saya. Dia cerita. Kawan saya lah. Daripada Kelantan, dia kat orang rumah Kelantan, dia orang Melaka. Tapi kerja Melaka. Baliklah kan. Macam saya kena 9, kau Kelantan, kerja di 9. Sampai dekat masuk Pahang, tak tahu di mana jalan dia sebut tu, saya tak lupa lah. Tapi bukan jalan highway, belum ada lagi, Pantai Timur tu. Pukul 2 pagi, anak isteri dalam kereta, rosak. Kebetulan rosak, 2 pagi, ada bengkel buka. Itu satu tuan-tuan. Kereta rosak, betul-betul depan bengkel. Seorang jalan tu, ada bengkel. Buka pukul 2 pagi. Dia sedang overtime lah agaknya. Orang tu dia pergi. Bang, abang buka? Buka lagi, itu saja je. Kereta saya rosak lah. Tengok tuan, rosak tengah jalan, betul-betul sebelah tu ada bengkel. Tengok, siapa punya kerja? Apa kebaikan dia? Baiki. Ni jalan ni tu. Nanti dapat besok pagi, you buat pemain lain dah tu. Ini sementara boleh ni. Okey, jalan sampai Melaka. Sampai Melaka, buka pintu pagar, masuk parking rumah, pok mati enjin. Yang kedua lah tuan. Tak hidup lagi dah. Tapi dah sampai rumah lah. Dah masuk dalam pagar. Okey, tak hidup lagi dah. Memang dah kata betul-betul sampai rumah. Okey lah, besok lagi panggil pemain. Baiki. Okey lah. Di hari yang lain, bukanlah 5 tahun, bulan-bulan yang langkau, balik Kelantan balik. Sebab orang besok lah balik Kelantan dengan mak tua. Lalu tompek tu, nak ucap terima kasih dengan tokek tu. Berhentilah. Kebetulan dia suruh makan sebelah tu, buka. Ada bengkel. Ni bengkel baru 3 bulan sudah dia kata. Tapi kenapa macam bengkel tinggal? Pagi tu, Assalamualaikum, tanya orang restoran tu. Bengkel ni dah berhenti ke? Cik, dia kata bengkel dah lama dah, orang mati, dia kata dah bertahun-tahun dah. Lah 3 bulan sudah saya bengkel sini. Tak ada cik, saya duduk sini meniaga, kedai makan dah lama dah. Ni dah mati, tuan dah lama. Siapa punya kerja tuan? 3 bulan sudah bengkel, siapa dia tu? Malaikat. Bengkel tu. Tuan-tuan sekalian. Bila saya tanya tu, saya tanya dia, Syekh, apa kebaikan yang entah buat? Dia kata, entahlah, tak tahu. Mesti ada kebaikan yang entah. Menyebabkan Allah tolong. Pukul 2 pagi, malaikat datang bengkel tu. Sampai dalam rumah, buka pintu, parking kereta, langsung mati. Besok pagi pergi towing. Apa? Tuan-tuan, jangan main. Jadi RM10 kita bagi pada orang gila tu. Naik, buka pintu, suruh dia naik, baru dia busuk, buka lah tingkap. Tutup aircon. Apa salahnya? Bukan 1 jam. Mungkin 10 minit, sampai kapal. Itu pun angin masuk. Tuan-tuan sekalian, saat genting kita diuji Allah, kebaikan itu Allah jadikan sebagai pertolongan. Jadi tak usahlah kita takut. Sebab yang kita tolong tu orang, gila tu. No. Gila pada status manusia. Nilai Allah, dia orang tidak akan
dihisap. Hamba Islam yang tidak dihisap, dia adalah ahli yang mulia di sisi Allah. RM10 kita tolong dia, mungkin besok di akhirat dia yang datang syafaat kita sebab keikhlasan kita. Bagi sumbangan pada YB mungkin ikhlas kita tolong dia kan. Tapi kalau kita beri RM10 pada orang gila, rasa tak ada lah, kita tak ikhlas. Apa yang kita nak orang gila tu? Apa yang kita nak orang gila? Tak ada apa tu. Kita bagi RM10 dia. Ada kita nak? Tak ada, tak ada. Tak ada apa yang kita nak dari dia orang. Tapi kalau tuan saya baik dengan apa cikgu kan, ya, mungkin saya nak musangking dia. Oh cikgu, mana? Oh berbuah lagi ah. Cikgu pun dah malu Allah sebab saya baik dengan dia selalu. Tak apa ustaz, nanti berpuasa saya hantar rumah ustaz. Dah saya jinggah. Saya baik saya dulu, jinggah musangking. Mungkin saya tak ikhlas sebab baik tu niat dia nak musangking. Oh ini musangking ni nak main jauh tu. Ini 3 minggu dia jatuh lagi ni. Saya pun mulia. Assalamualaikum cikgu. Salam. Tak ada lah. Ni sadar dari petang-petang kita mengetir. Saya buat gejomput di rumah saya. Buat pisang. Minum mengetir dengan cikgu. Buat baik. Kalau 4 kali jarah dah baik saya dengan cikgu. Kena 3 minggu durian jatuh, saya dah nyinggah. Lepas dah rasa durian, tak ada jemput lagi dah. Mana Ustaz Zaman ni tak datang ke jemput, tak ada dah. Musang dah dapat durian. Tuan-tuan sekalian. Tapi orang gila, no. Tak ada tuan ya. Jadi kita jangan. Jadi situlah kita taraf walaupun menghormati orang dengan kelebihan yang ada. Saya berhenti dulu, sambung nanti pada yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa qalban khashian wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.